istilah Jahmi ni dicampak sana sini hari ni. Jahmiyah ni siapa dan apa pegangan dia sebenarnya? Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab firaq, Farqu Bainal Firaq, ya, oleh ramai yang ditulis oleh para ulama kita berkenaan dengan perbezaan firqah-firqah ini, kita akan jumpa beberapa ciri Jahmiyah. Pertama sekali, Jahm bin Safwan. Okay, ada ulama yang kata sebenarnya Jahmiyah ni dia tidak wujud sebagai sebuah mazhab. It's just a person, a single human yang bernama Jahm. Dan mana-mana sahaja ahli bid'ah yang datang, bila ulama kita nak serang, dia akan kasih label Jahmiyah. Sebagai mempermudahkan urusan. Dan lontaran itu lebih sometimes too extreme bila dilontarkan kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Tapi istilah Jahm ini ataupun Jahmiyah ini, dia sebagai sebuah mazhab ni dia macam tak wujud. Sebab kalau kita tanya siapa codify Jahmiyah ni, Asy'ariyah ada. Kita ada orang yang claim to be Asy'ari dan menetapkan usul Asy'ariyah apa. Kita ada penulis-penulis Asy'ariyah nulis kitab berdasarkan mazhab Asy'ariyah. Jahm tak ada. Dia mati dengan diri dia mati. Jahm bin Safwan ni. Okey. Apa yang ulama senaraikan ciri-ciri Jahm ataupun Jahmiyah? Pertama sekali, mereka menafikan sifat Allah secara mutlak. Nafi sifat. Bahkan golongan Salafi juga, mereka mengiktiraf bahawa Jahm bin Safwan ini, kalau boleh, dia nak buang terus ayat istawa alal arsh. Dia harap kalau boleh hazaf, boleh padam ayat istawa alal arsh. Maksud dia, sebab ada orang tanya, apa beza Syairah dengan Jahmiyah kan? Kita isbat ayat tersebut dan kita mentakwil maksud dia. Sebahagian mentafwid. Okey, sebahagian mentafwid, sebahagian mentakwil. Tapi Jahm ni, dia kalau boleh dia nak hazaf terus ayat tersebut. Saudara, dia nak kata apa? Ayat ni sebenarnya bukan daripada Al-Quran. Faham? Dia tidak mengisbatkan ayat istawa alal arsh dan banyak ayat-ayat lain. So dia menafikan ayat Al-Quran. Kemudian dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang disifatkan kepada makhluk. Langsung tidak boleh. Contoh, kalau kita kata seseorang itu alim, ada ilmu, kita tak boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala pun alim. Sebab bagi dia itu telah mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Tetapi dia tetap kata boleh sifatkan Allah sebagai Khaliq, sebagai Raziq, Mumit, Muhyi boleh. So dia ni muttarib, dia punya position ni tak konsisten. Kemudian Jahm bin Safwan ini percaya kepada wahdatul wujud dan hulul, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli makan. Allah Subhanahu Wa Taala di semua tempat. Siapakah orang yang mengaitkan pendirian Jahm bin Safwan ni dengan Asy'ariyah? Sehingga sampai hari ini ada orang yang confuse mengatakan bahawa Asy'ariyah kata Allah wujud di mana-mana. Itu bukan pendirian Asy'ariyah, sahabat-sahabat. Itu pendirian Jahm bin Safwan. Dan Asy'ariyah menyanggahi dan menentang pendirian tersebut. Tapi orang-orang macam Ibn Battah, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, inilah orang-orang yang mengaitkan, mengata ini pendirian Asy'ariyah. Jelas di sini bahawa Jahm bin Safwan mengisbatkan Allah ada tempat. Tapi Allah bertempat di mana-mana? Bertempat di semua tempat. Allah ada di bumi, Allah ada di langit, Allah ada di atas arasy, Allah berada di semua tempat. Maksudnya Allah bertempat. Ada Asy'ariyah yang kata Allah bertempat. Dia ada jumpa Asy'ariyah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala itu bertempat. Jahm bin Safwan kata, "Innallaha fi kulli makan." Kemudian dia kata boleh sahaja perkara-perkara yang baharu berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku perkara-perkara yang baharu kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawa ilmu Allah itu yatajaddad. Yatajaddad ni apa? Updated. Dan Allah bercakap bila dia nak dan diam bila dia nak.
Ini kalam siapa ni? Ini kalam Jaham bin Safwan. Kemudian dia juga mengatakan bahawa Quran makhluk. Secara mutlak. Al-Quran itu adalah makhluk. Dia juga mengatakan bahawa manusia ini dipaksa secara total. Mujbar mutlaqan. Dan hamba ini tidak ada kuasa langsung. Dalam akidah Asy'ariyah, hamba ada kudrah hadithah. Kita tidak ada kudrah qadimah, tapi kita ada kudrah hadithah. Kita ada kudrah. Jaham bin Safwan nafikan terus. Hamba tidak ada kudrah. Dan Jaham bin Safwan juga kata, syurga dan neraka akan terhapus. Dan semua yang berada dalam syurga neraka itu juga satu hari akan terhapus. Semua akan hilang. Semua akan hilang. Kalau kita tengokkan betul-betul, sebenarnya bukan Asy'ariyah yang ada ciri-ciri ini. Tapi kalau kita jujur, sebahagian ciri-ciri ini ada pada Ibn Taymiyah. Sebahagian ciri-ciri ini sebenarnya ada dalam Ibn Taymiyah. Adakah saya nak kata Ibn Taymiyah Jahmiyah? Tidak. Tapi sebahagian ciri-ciri ini secara tepat. Tapi Ustaz, macam ada juga ciri-ciri dengan Asy'ariyah? Mana? Langsung tak ada. Sama sekali. Menafi sifat Allah secara mutlak. Asy'ariyah buat tak? Kita isbat sifat. Bahkan Ibn Taymiyah panggil kita sifatiyah. Kan? Adakah Asy'ariyah menafikan Allah boleh bersifat alim? Seperti apa Jaham bin Safwan kata tak boleh? Tak boleh sifatkan Allah dengan apa yang kita sifatkan kepada makhluk. Asy'ariyah kata Allah alim tak? Allah alim. Allah qadir. Allah qadir. Asy'ariyah kata wahdatul wujud ke? Itu akbari. Di sini saya kena akui bahawa sebahagian Asy'ariyah termasuk. Sebab apa? Terpengaruh dengan aliran Ibn Arabi. Dan tapi hulul ada tak Asy'ariyah kata hulul? Allah meresap dalam alam ni, Allah berada pada alam ni, tak ada. Tapi Jaham bin Safwan kata Allah berada di semua tempat. Jaham bin Safwan kata lagi, tak mustahil berlaku perkara-perkara baru pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Asy'ariyah kata benda ni. Sepakat Asy'ariyah menolak benda ni. Tapi Ibn Taymiyah kata benda ni. Qiyamul hawadith fi dzatillah. Bahawa perkara-perkara yang baru boleh berdiri di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau sahabat-sahabat salafi kita jujur, kalau Muhib Khawli jujur, sekarang ni saya nak tanya, Ibn Taymiyah Jahmi ataupun tidak? Okey? Ibn Taymiyah Jahmi ataupun tidak? Saya tak terkejut lah kalau dia kata, ya, Jahmi wallah. Saya tak terkejut. Ikhwan, kan? Wallahi Jahmi. Ya. Yeah. In fact, dekat Saudi, anda lupa dah dekat mana anda baca, ada seorang budak Wahabi ni lah. Dia tulis satu artikel panjang, dia kafirkan Ibn Uthaymin. Dikafirkan Ibn Uthaymin? Ibn Taymiyah termasuk sekali. Dia guna asas-asas kaedah kewahabian dia. Dia konsisten lah. Konsisten dengan apa yang aliran Wahabi cakap. Antaranya pasal isu politik, 2-3 benda. Ibn Uthaymin dah buka ahli sunnah. Lepas tu Ibn Taymiyah berkena juga. Sebab Ibn Taymiyah tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Ada beberapa perkataan Ibn Taymiyah kata Asy'ariyah lebih dekat dengan ahli sunnah. Ini dia kata kufur. Kalam kufur daripada Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah dengan ni, ingat nama dia tak? Anda akan cek balik, lupa dah. Tapi ada lah. Dia masyhur juga ke? Tak tahu. Anda tak kenal. So Ibn Taymiyah, Ibn Uthaymin pun dikafirkan oleh geng-geng yang keras ini.